Assalamualaikum, apa khabar semua? Mula-mula sekali saya nak pesan ataupun nak ingatkan kepada semua lah. Sekarang ni kita dalam bulan kemerdekaan kalau ada bendera kat rumah kibarkan supaya kita dapat tunjukkan kita punya semangat cintakan negara semangat patriotik kita, sayang kita kepada tanah air kita Malaysia. So, untuk kita punya PDPR hari ni ialah tentang ataupun berkaitan pengantunan seksual kanak-kanak. Kan? Ini kisah Zeti lah yang membaca tentang pengantunan seksual kanak-kanak. Apa dia pengantunan seksual kanak-kanak? Pengantunan seksual kanak-kanak ni ialah hubungan emosi yang terjalin antara seorang dewasa dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu ialah kan, nama pun pengantunan seksual kanak-kanak. Kanak-kanak tu awak lah kan. Jadi yang tak bagusnya kalau hubungan emosi tu rasa macam sayang pada mak, sayang pada ayah, adik-beradik, cikgu, kawan-kawan, yang positif okey, tapi pengantunan seksual kanak-kanak ini ialah perkara yang negatif, perkara yang tak baik, yang tak bagus, yang tak baik. Okey, jadi melakukan, nampak tujuan dia kata melakukan perbuatan berunsur seksual terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi dia mengambil kesempatan lah, senang cerita, mengambil kesempatan. Siapa sasarannya? Sasarannya ialah kanak-kanak yang bersendirian, suka bersendirian, ataupun dikata kurang kasih sayang ataupun perhatian daripada keluarga. Jadi kesianlah orang tu dalam kurang kasih sayang kan. Yang orang dewasa ni pula bersikap tak bagus kan, berniat tak baik. Jadi siapakah yang melakukan pengantunan seksual ni? Jadi yang melakukan susah kita nak cakap, sebab dia boleh jadi yang melakukan tu ialah orang yang kita tak kenal langsung ataupun orang yang kita kenal kan. Tak kisahlah, mungkin ahli keluarga, mungkin cikgu, mungkinnya orang dewasa yang lain yang awak kata awak kenal, tapi rupa-rupanya dia ada niat yang tak bagus. Okey, jadi kita kena sentiasa berhati-hati, kita kena perhatikan apa sebenarnya niat dia. Alright. Kemudian individu yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak ni dia akan buat bermacam cara lah, bermacam cara, pelbagai cara untuk mengambil hati, mengambil kesempatan. Bagi hadiah lah, minta maklumat lah, cuba nak pegang kan, nampak, sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Jadi macam-macam cara dibuat untuk tujuan yang tak bagus. Kalau macam tujuan yang bagus, saya boleh kata mungkin bersedia awak, ayah awak bagi kek, itu perkara yang bagus lah, biasa lah kan. Bersedia awak, ayah, mak buatkan kek ke, bagi kek ke, bagi hadiah, belajar pandai-pandai dapat banyak A, banyak lulus, keluarga bagi hadiah, itu normal. Yang tak normal ni ialah bila ada niat yang tidak baik. Jadi yang di bawah ni bincangkan cara kamu menghindari pengantunan seksual kanak-kanak. Ini kalau di sekolah lah kita boleh bincangkan macam-macam cara. Okey, tapi untuk kali ni saya letakkan itu sebagai soalan PDPR supaya awak mungkin boleh bagi pendapat ataupun cara awak sendiri. Okey, pengantunan seksual kanak-kanak juga boleh berlaku melalui media sosial. Media sosial macam sekarang, mungkin awak ada Telegram, ada WhatsApp, ada Facebook, jadi kalau macam untuk tujuan PDPR itu baguslah, tapi kalau untuk tujuan selain daripada itu, tanpa dikawal ataupun diselir oleh ibu bapa ataupun penjaga, kita risau, takut ada orang mengambil kesempatan ke atas kamu. Mungkin kamu okey je, niat kamu okey nak berkawan, tapi orang yang di sebelah sana kita tak tahu. Jadi elakkan terpedayalah. Cikgu Sofian ni dia dah jelaskan beberapa contoh, mungkin awak dah baca tapi kita tengok sekali lalu. Okey, nampak macam contoh memujuk, orang ni dia memujuk kamu untuk berjumpa, tapi dia kata jangan bantu siapa-siapa tau. Bahaya tu. Patutnya kalau kita nak pergi mana-mana pun kita kena maklumkanlah pada penjaga ataupun ibu bapa. Kan, kalau di sekolah kena beritahu cikgu supaya kalau macam contoh berlaku apa-apa, kita tahu awak kat mana sebenarnya. Kan, awak jumpa siapa kita tahu. Jangan tiba-tiba mana hilang. Itu bahaya. Okey? Jadi mencari peluang untuk bersendirian, menghantar video ataupun pesanan ringkas yang buatkan awak tak selesa, menyentuh bahagian tubuh kamu, terutamanya di bahagian-bahagian yang tak sepatutnya, macam kita dah belajar sebelum ni, anggota seksual kan, itu bahagian yang tak boleh sentuh kan. Kalau macam contoh di sekolah ataupun masa pertandingan bermain bola, kawan tepuk bahu, bagus, awak main bagus, itu normal kan. Nak pesan sikit, nanti Kang balik jalan elok-elok, itu biasa kan. Tapi kalau menyentuh membuatkan awak tak selesa, tempat yang tak sepatutnya, itu ialah pengantunan seksual. Kena faham Kemudian mendapatkan maklumat peribadi kamu dan memberi hadiah
layanan istimewa, pujian tanpa sebab. Pergi sekolah dapat hadiah, tiba-tiba. Padahal kawan-kawan lain pun pergi sekolah juga tak dapat buat hadiah. Jadi itu antara situasi lah. Situasi. Jadi kita kena, orang kata kena berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Jadi saya terus pergi katakan tidak. Kenapa saya terus pergi katakan tidak? Awak tengok sini dia katakan tidak secara berhemah. Maksudnya berhemah ni sebenarnya nak menyelamatkan kamu. Sebab kita kanak-kanak. Kita kanak-kanak pula. Kamu kanak-kanak. Jadi kalau kamu melakukan kekasaran, mungkin peluangnya kamu akan kalah banyak sebab dia orang dewasa. Kamu kanak-kanak lagi. Jadi takut mendatangkan mudarat ataupun lebih kepada membahayakan diri kamu. Okey, bagaimanakah cara kata si lebah? Ini antara situasi lah. Ada orang tiba ajak kamu makan ataupun minum secara sendirian. Tengok tu ada perempuan tu ajak kanak-kanak lelaki. Ni tak kisah sebab tu nama dia kanak-kanak. Tak sebut kanak-kanak perempuan ke kanak-kanak lelaki, dia tak sebut. Dia kata kanak-kanak sahaja. Jadi mangsanya boleh jadi sesiapa saja, pemangsa pun boleh jadi sesiapa saja. Orang yang nak melakukan jahat tu boleh jadi sesiapa, dan mangsa kanak-kanak ni boleh jadi sesiapa saja. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Dan ada orang ajak makan dan minum secara sendirian. Dia cakap apa? Terima kasih, saya sudah makan. Itu jawapan yang selamat dan baik. Kan? Orang tu tak kenal, tiba-tiba ajak makan lah, pasal pula kan? Pelik lah. Tapi jangan pula mak ajak makan, tak apa, saya sudah makan. Apa pula macam tu kan? Dah lah kita sekarang kat rumah tengah MCO kan, tengah PKP, tiba pula awak dah makan. Mak pula pelik, makan apa pula tadi? Mak dah masak ni, baru masak tak makan. Tak syok kan? Seterusnya, memberikan kamu hadiah atau barangan tanpa sebab yang dia kata tadi kan. Bagi kamu hadiah, bagikan barangan, tak pasal-pasal lagi, dia dapat. Kenapa kan? Kalau menang pertandingan, iyalah juga. Ada masuk kuis cabutan bertuah, iyalah juga. Tapi cabutan bertuah pun kena hati-hati. Sekarang ramai scammer ataupun penipu. Kita tak masuk pertandingan, tiba-tiba kata awak dah menang, nombor awak menang. Itu kena hati-hati, kena berhati-hati. Kemudian mengajak keluar, bertemu secara bersendirian, minta maaf, saya tak boleh keluar tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapa. Kena maklumkan pada dia lah, bagi tahu terus terang. Macam yang atas tadi dia kata terima kasih tapi ibu bapa tidak benarkan. Itu pun sama. Kan banyak. Kadang kata pengantaran seksual je, kadang-kadang menculik. Kan? Menculik pun sama juga. Kadang dia nak berkata nak bagi kucing lah, nak bagi gula-gula lah, nak bagi mainan, bagi buku, macam-macam. Sebab orang ni bila dia berniat tak bagus, dia akan cuba macam-macam. So kena hati-hati. Kemudian mengajak kamu bermain sama-sama secara bersendirian. Kita kena bagi tahu, minta maaf, sebab pergi sekarang abang kakak saya tunggu kat sana, mak ayah saya tunggu kat sana. Kita bagi tahu dia, menolak dengan cara berhemah. Jangan terus tiba-tiba, pakcik ni apa ni? Jadi tak seronok. Takut tak seronok. Beritahu ibu bapa atau orang yang dipercayai sekiranya ada orang cuba mengganggu keselesaan dan ketenteraman kamu, jangan berdiam diri dan terpedaya. Betul kata Smiley tu. Sekiranya berlaku perkara seakan-akan seperti ini, kalau kamu tak pasti sekalipun, maklumkan kepada ibu bapa, pihak berkuasa, ataupun kalau di sekolah pada cikgu lah. Maklumkan. Jangan berdiam diri, sebab perkara ni tak boleh dibiarkan. Dan saya mendoakan kepada penonton saya, murid-murid saya lah khususnya, dan juga kanak-kanak di luar sana, supaya dijauhi perkara seperti inilah. Supaya dijauhi perkara seperti ini. Sebab perkara macam ni kalau dibiarkan takut berlarutan, bahaya. Sebab dia banyak mengganggu emosi kan, mengganggu pembelajaran, jadi susah. Jadi kita minta jauhlah perkara-perkara ni, sebab ni boleh dikira sebagai salah satu jenayah. Jadi setakat itu saja kita punya PDPR hari ini, penerangan saya, rumusan saya. Saya harap awak tengok video yang saya kongsikan sebelum tu, video dari kawan saya, dan awak pun dah tengok buku teks. Saya just rumuskan, terangkan latihan. Saya akan bagi pada saya punya slide tu, saya akan gambar tu saya akan bagi dekat dalam grup, minta awak jawab. Ada soalan terbuka, ada soalan tertutup. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Saya harap awak faham dan jelas. Dan saya ucapkan terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye.